وسلام نور حق ويقين سقه الله تعالى رحمة للعالمين فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع البدر علينا من أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi izin dan taufik untuk kita berada pada pagi barakah ini, menyambung lagi daripada kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kita berada pada muka yang ke-692 pada kalam Imam Qadhi Iyad rahimahullah, wa amma qissatu Adam alaihi salam. Masih dalam perbincangan menjawab beberapa kekeliruan ayat yang datang daripada nas Al-Quran ataupun hadis berkaitan dengan para nabi yang zahirnya menunjukkan seakan-akan berlaku perkara dosa dan seumpamanya. Apakah kefahaman yang benar berkaitan dengan kisah-kisah tersebut? Kita sampai berkaitan dengan kisah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa amma qissatu Adam alaihi salam. Adapun kisah Nabi Adam wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, fa'akala minha, maka mereka berdua makan daripada pokok tersebut. Ba'da qaulihi, setelah Allah Ta'ala berfirman, wala taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Janganlah kamu berdua, wahai Adam dan Hawa, mendekati pokok ini, nescaya kamu akan jadilah di kalangan orang-orang yang zalim. Wa qawluhu alam anhakuma an tilkuma syajarah, tidakkah aku larang kamu berdua daripada pokok tersebut. Wa tasrihuhu ta'ala alaihi bil ba'siyah, dan Allah menyebut secara jelas ke atas Nabi Adam dengan melakukan maksiat dengan katanya wa asa Adam rabbahu faghawa, maka telah menderhakai oleh Nabi Adam akan Tuhannya, lalu dia tersesat. Wa faghawa ay jahila, dia jahil. Wa qila, ada makna mengatakan akhta'a, faghawa ay akhta'a, salah. Fa inna Allah Ta'ala qad akhbara, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala qad akhbara, Allah telah memberitahu bi'udhrihi, dengan keuzurannya, biqaulihi, dengan firman Allah, walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najilahu azma. Sesungguhnya telah kami ambil perjanjian kepada Nabi Adam sebelum itu, lalu dia terlupa dan kami tidak dapati dia ada keazaman dan kesungguhan. Qala Ibn Zaid, nasiya adawata iblis lahu. Jadi nasiya, panasiya tu lupa apa? Lupa permusuhan iblis kepada ni. Dia telah lupa bahawa iblis tu memusuhinya. Wa ma ahidallahu ilaihi min dzalika, dan apa yang Allah Ta'ala ambil perjanjian kepada Adam daripada perkara itu dengan perkataannya, Tuhan sebut dalam firman-Nya, inna hadza aduwwun laka wa li zawjika, sesungguhnya dia ini, iblis ini, ialah musuh kamu dan musuh kepada isteri kamu. Al-ayatah. Wakila, ada ulama yang menafsirkan, nasiya dzalika bima azhara lahuma iblisu minasyafaqah, dia lupa permusuhan itu kerana apa yang zahir bagi mereka berdua, apa yang menzahirkan oleh iblis daripada rasa belah kasihan. Jadi iblis dia yang menyebabkan, dia memberitahu pada Adam, kasihan belahlah, kamu nak duduk lama ni, nak kekal dalam syurga ni, patut makanlah pokok ni.
Allah Ta'ala larang makan ni supaya kamu tak kekal. Jadi kamu nak kekal dalam syurga ini, makan daripada pokok ni. Jadi iblis tu seakan menunjukkan belah kasihan. Wal maili ilaihima, dan dia nak membantu menyokong mereka berdua. Wan nushilahuma, dan menasihati mereka berdua. Jadi sebab itu lupa. Kerana nampak, ingat ke iblis ni baik sungguhlah. Qala Ibn Abbas innama sumiyal insanu insanan li'annahu ihda ilaihi fanasiya. Ibn Abbas kata hanya dinamakan insan itu insan daripada kalimah nasiya. Kerana apa? Li'annahu uhida ilaihi, kerana dia diambil perjanjian kepadanya. Fanasiya, lalu dia lupa. Waqila, ada mengatakan lam yaqsid al-mukhalafata istihlalan laha, bahawa Nabi Adam tidak mengqasatkan dengan menyalahi itu kerana nak menghalalkan perbuatan itu. Walakinnahuma irtarra, tetapi mereka berdua tertipu daya bihalifi iblisa lahuma, kerana iblis bersumpah. Dia kata apa? Inni lakuma laminan nasihi, sesungguhnya aku bagi kamu berdua ini di kalangan orang yang memberi nasihat. Iblis sumpah, kata aku ni memang nak beri nasihat kepadamu. Jadi watawahhama, mereka berdua sangka anna ahadan la yahlifu billahi hanifa, bahawa tidak ada seorang yang mampu yang akan bersumpah dengan nama Allah secara dusta. Jadi ingat ke bila bersumpah ni memang bersumpah betul lah. Bersumpah dengan nama Tuhan pula. Rupanya ada juga di kalangan hamba Allah ni, dia bersumpah dengan nama Allah tapi sumpahnya dusta. Wa qad ruwiya udhru Adam an dhalik, dan diriwayatkan keuzuran Nabi Adam daripada demikian itu, bimithli hadza fi ba'dil athar, dengan seumpama ini pada sebahagian hadis. Wa qala Ibn Jubair halafa billahi lahuma hatta gharrahuma, iblis ni bersumpah dengan nama Allah sehingga dia dapat menipu mereka berdua. Wal mu'minu yukhda', dan orang mukmin ni biasalah dia itu diperdaya. Orang mukmin ni, orang beriman ni boleh saja dan tak peliklah kalau dapat diperdaya tu. Wa qad qila nasiya, dan sungguhnya telah dikatakan Nabi Adam ni nasiya, dia lupa. Walam yanwil mukhalafata, dan dia tidak niatkan nak mendahakai Tuhan. Falidzalika qala, dari kerana itu Allah Ta'ala sebut walam najid lahu azma, kami tidak dapati baginya ada keazaman. Ai qasdan lil mukhalafah, tidak dapati bahawa pada Nabi Adam tu ada keazaman, makna ada niat untuk menyalahi. Dia tak ada niat nak menyalahi, cuma yang berlaku tu kerana lupa. Wa aktsarul mufassirina ala anna al-azma huna al-hazmu was-sabru. Namun kebanyakan ahli tafsir menafsirkan bahawa al-azmu di sini, keazaman di sini ialah al-hazmu, kesungguhan, was-sabru, dan kesabaran. Waqila, ada mengatakan kana inda aklihi sakran, ada yang mengatakan bahawa dia ketika makan tu dia dalam keadaan mabuk. Tapi wahadha fihi dha'fun, pada pandangan ini ada dhaif. Lianna Allah azza wa jalla wasafa khamral jannati annaha la tuskir, kerana Allah mensifatkan bahawa arak dalam syurga ni tidak memabukkan. Fa idza kana nasiyan lam takun ma'siyatan, maka apabila perbuatan itu dilakukan kerana lupa, maka dia bukan maksiat. Wa kadzalika in kana mulabbasan alaihi ghalita, begitu juga kalau dia tu mulabbasan ditipu daya ataupun dipengaruhi, diraguikan ke atasnya, ghalitan, kerana tersalah. Diingat ke perbuatan sumpahan bersumpahnya iblis itu sumpah yang benar, jadi dia kesamaran. Begitu juga kalau berlaku kesamaran dan secara tersalah, maka perkara itu tidak dianggap sebagai maksiat. Idhil ittifaqu ala khurujin nasi wasahi an hukmi taklif, kerana disepakati bahawa terkeluarnya orang yang lupa dan orang yang lalai ini daripada hukum taklif. Rufi'a an ummati al-khata'u wan nisyan wa masukrihu alaih. Wa qala Syekh Abu Bakar bin Furat, kata Syekh Abu Bakar bin Furat wa ghairuhu, innahu yumkinu an yakuna dhalika qabla nubuwah. Dia kata, ini antara wajah takwilan lagi bahawa itu berlaku sebelum kenabian.
Wa dalilu dzalika qauluhu ta'ala, dalilnya ialah firman Allah Ta'ala sendiri. Allah Ta'ala sebut apa? Wa asa adamu rabbuhu faghawa, telah mendakai Adam akan Tuhannya maka dia tersesat. Tsumma ishtabahu, kemudian selepas itu Allah pilih dia. Fashtabah thumma ishtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada, maka Tuhan ampunkannya dan Tuhan berikan petunjuk kepadanya. Fadzakara anna al-ishtiba'a wal hidayata kana ba'da al-isyan, maka Allah Ta'ala menyebut bahawa pemilihan sebagai Nabi dan Rasul tu dan hidayah itu berlaku setelah berlakunya maksiat. Jadi tiap berlakulah cacat pada ismah itu. Wakila bal akalahuma muta'awilan, ada mengatakan bahawa mereka berdua makan atau Nabi Adam ni makan kerana muta'awilan. Dia tak muta'awil, maknanya dia mentakwilkan. Dia menganggap bahawa arahan Tuhan ni ataupun sebabnya begian. Jadi ditakwil mungkin Tuhan larang ni sebab ni. Wa huwa la ya'lamu annaha syajaratul lati nuhiya anha, dan dia tidak mengetahui bahawa itulah pokok yang Tuhan larang. Li'annahu ta'awwala nahya Allah an syajaratin makhsusatin la 'alal jinsi, kerana dia memahami, dia mentakwilkan larangan Tuhan tu tentang pokok yang khusus, bukan dengan jenis pokok. Maknanya Tuhan kata hadhihi syajarah, maknanya dia faham pokok-pokok ni lah, pokok ni sahaja. Jadi pokok itu ada lagi pokok-pokok lain yang sama dengannya. Jadi dia ingat larangan tu pada pokok ini saja, bukan pada jenis pokok-pokok yang sama yang bukan selain daripada itu. Walihadza qila, dari kerana itu dikatakan innama kana taubatu min tarki tahaffuz, taubat itu berlaku kerana tidak meninggalkan menjaga. Dia tak jaga sungguh, dia tak perhati sungguh. La minal mukhalafah, bukan kerana sebab menyalahi arahan. Wakila, ada mengatakan ta'awwala anna Allah lam yanhahu anha nahyat tahrim, ada mengatakan bahawa Nabi Adam mentakwilkan bahawa Allah tidak melarangnya sebagai larangan haram, bukan larang haram. Jadi sebab tu dia buat tu. Fa inqila, ini semua wajah-wajah takwil lah. Tapi yang paling dekat tu adalah sebahagian ulama mengatakan dalam masalah ini, antaranya dia berlaku pada dari laisa fi dari taklif. Berlaku tu bukan pada negeri pentaklifan. Syurga mana ada larangan dan suruhan apa kan? Syurga. Jadi dia tidak berlaku pada negeri yang diletakkan pentaklifan. Lepas itu baru Nabi Adam turun ke dunia kan. Jadi surah rupa itu hanya rupa maksiat atau rupa menyalahi arahan, tapi dia bukan hakikatnya maksiat. Min babi, daripada termasuk dalam bab hasanatil abrar sayyiat muqarrabin. Okay. Fa in qila, kalau dikatakan fa ala kulli halin faqad qala Allah Ta'ala, apa-apa pun, tidakkah Allah Ta'ala dah berkata wa asa adamu rabbahu faghawa, sungguhnya telah mengingkari oleh Adam akan Tuhannya maka dia tersesat. Fataba alaihi wa hada, lalu Allah memberi taubat ke atasnya dan memberi petunjuk. Wa qawluhu fi hadithi syafaati, dan perkataan Nabi Adam ketika dalam hadis syafaat, ketika hari dibangkitkan semua manusia kan, semua orang cari syafaat. Yadhkuru dzambah, dalam hadis itu dia menyebut dosa dia kan. Dia kata wa inni nuhitu an akli syajarati fa asaitu, sesungguhnya aku dilarang daripada makan pokok itu lalu aku mengingkarinya. Fa sayatil jawabu anhu wa an ashbahihi mujmalan akhir hadzal fasli insyaallah. Lagi akan datang jawapan tentangnya dan tentang seumpamanya secara umum pada akhir fasa ini insyaallah. Wa amma qissatu Yunusa, adapun kisah Nabi Yunus, faqad wadal kalamu ala ba'dihha anifa, sungguhnya telah terdahulu perbincangan tentang sebahagiannya sebelum ini. Walaysa fi qissati Yunusa nassun ala dhanbin, dan tidak ada pada kisah Nabi Yunus itu nas yang menunjukkan atas dosa. Wa innama fihi, hanya yang ada dalam kisah atau ayat itu abaqa, iz abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mubhadin. Abaqa tu telah lari ia, dia lari daripada kaumnya. Wa dhahaba mughadiban, dalam tu Tuhan sebut dalam ayat tu iz dhahaba mughadiban, ketika mana Yunus lari dia dalam keadaan dia marah kepada kaumnya. Wa qad takallamna alaihi, dan telah kami bincangkan dan bahaskan tentangnya.
Waqila, ada mengatakan innama naqimallahu alaihi khurujahu, hanya sahaja Allah Ta'ala murka kerana keluarnya Nabi Yunus an qaumihi, daripada kaumnya, faran min nuzulil azab, kerana lari daripada turunnya azab. Waqila bal lamma wa'adahumul azab, ada mengatakan tatkala Nabi Yunus menjanjikan kaumnya akan azab, thumma afallahu anhum, kemudian Tuhan ampunkan dulu kaumnya. Qala, lalu Nabi Yunus kata, wallahi la alqahum biwajhin kadzabin abada, demi Tuhan aku tidak akan berjumpa dengan kaumku dengan muka orang menipu selama-lamanya. Jadi Nabi Yunus kata Tuhan akan turunkan azab, dia janjikan azab pada kaumnya, tiba-tiba Allah Ta'ala ampunkan. Jadi dia pun larilah, dia kata aku nak balik semula, aku dah janjikan azab, tiba-tiba tak turun azab, takkan aku balik dalam keadaan orang tuduh aku menipu. Waqila bal kanu yaqtuluna man kadzaba fa khafa dhalika, ada mengatakan bahkan kaum dia ni, dia membunuh orang yang menipu. Orang menipu ni dia akan bunuh. Maka dia bimbang kalau dia balik orang tuduh dia mendusta kerana azab tidak turun, orang akan bunuh dia. Waqila dha'ufa an hamli a'ba'i risalah, ada mengatakan dia lemah untuk menanggung tanggungjawab kerasulan. Wa qad taqaddamal kalam, dan telah terdahulu kalam, annahu lam yakdhibuhum, bahawa Nabi Yunus tidak mendustakan mereka. Tuhan dia tak dusta pun. Memang Allah Ta'ala akan turun azab, tapi kerana mereka taubat dulu, maka tak berlaku azab. Wa hadha kulluhu laisa fihi nassun ala ma'siyatin, dan ini semuanya, ayat ini tidak menunjukkan secara jelas berlaku maksiat, illa ala qaulin maghrubin anhu, kecuali atas qaul yang lemah. Maghrub ni yang tidak disukai, makna qaul pandangan yang lemah sangat. Wa qauluhu id abaqa ila al-fulkil mashhun, Allah Ta'ala sebut tatkala telah larilah Yunus kepada kapal yang dipenuhi penumpang, dipenuhi dengan masyhur, makna penuh dengan barang-barang dan penumpang lah. Qala al-mufassirun, abaqa ini maksud taba'ada, dia menjauhi. Wa amma qawluhu inni kuntu minadh dhalimin, apa nama ni, munajat Nabi Yunus kan, dalam perut ikan dia sebut apa, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku di kalangan orang zalim tu. Jadi fadzulmu, maka zalim itu wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wa hadha i'tirafun minhu 'inda ba'dihim bi dhanbihi, ini ialah pengakuan daripada Nabi Yunus di sisi sebahagian mereka para ulama. Dia kata ini tidakkah dia pengiktirafan, pengakuan daripada Nabi Yunus tentang dosanya. Fa imma an yakuna li khurujihi an qaumihi bi ghairi idzni rabbi, sama ada kerana dia keluar lari daripada kaumnya tanpa izin Tuhannya, au li dha'fihi amma humilahu, ataupun kerana lemahnya dia daripada apa yang ditanggungkannya daripada tanggungjawab kerasulan, au li du'aihi bil azabi ala qaumihi, ataupun kerana dia mendoakan kemusnahan dan azab ke atas kaumnya. Wa qad da'a nuhun bi halaki qaumihi falam yu'akhadh, dan sungguhnya telah berdoa Nabi Nuh dengan dihapuskan kaumnya, tapi Nabi Yunus lam yu'akhad, tidak dianggap dosa, tidak dikira dosa. Rabbi innaka intadharhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Nabi Yunus kan minta kan supaya Tuhan hapuskan kaum dia yang tak beriman ni, kalau tidak mereka akan melahirkan golongan generasi yang akan jadi semakin jahat, kufur dan juga makin ingkar. Wa qala al-Wasiti fi ma'nahu, maka berkata al-Wasiti pada maknanya nazzaha rabbahu 'anil zulmi, mentanzihkan akan Tuhannya. Nabi Yunus menyucikan Allah daripada kezaliman. Wa adhafa adh-dhulma ila nafsihi, dan dia sandarkan kezaliman itu kepada dirinya, i'tirafan wastihqaqan, sebagai pengiktirafan, wastihqaqan, dan kerana berhak. Waqila hadha mithlu qawli Adama wa Hawa, ini seumpama perkataan Nabi Adam dan Hawa. Rabbana zalamna anfusana, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Idh kana as-sababa fi wad'ihima
ghairal mawdi'il ladzi unzila fi. Kerana itulah, kerana apa dia minta ampun itu, dia mengaku zalim kerana mereka lah berdua menjadi sebab, kerana meletakkan mereka dua tidak pada tempat alladzi unzila fihi, yang telah Tuhan letakkan padanya, wa ikhrajihima minal jannah, dan mereka menjadi sebab terkeluarnya mereka berdua daripada syurga, wa inzalihima ilal ardi, dan turunnya mereka berdua ke muka dunia. Okey, nampak? Jadi di sini itu bab apa itu? Mereka menisbahkan zalim kepada diri sendiri, dan menyucikan Allah Taala daripada sifat zalim. Wa amma qissatu Daud alaihi salam, adapun kisah Nabi Daud, fala yajibu an yultafata ila ma sattarahu fiha ikhbariyun, maka tidak wajib kita berpaling kepada apa yang telah dicoret, ditulis, sattarahu telah ditulis akannya pada kisah itu oleh ikhbariyun, golongan-golongan orang-orang ahli akhbar. Ahli akhbar ni makna penulis-penulis cerita-cerita lah, penulis-penulis cerita dan juga ahli tarikh. An ahli kitab, di kalangan ahli kitab, alladzina badalu wa ghayyaru, yang mana kita maklum dah ahli-ahli sejarah penulisan di kalangan penulis-penulis ahli kitab ni, mereka itu badalu wa ghayyaru, mereka tukar dan mereka ubah. Wa naqalahu ba'dul mufassirin, tapi yang menjadi masalahnya kisah ini dinukilkan oleh sebahagian ahli tafsir. Nukil saja tak apa, nukil, dan penukilan itu tidak dipercayai pula. Nampak? Walam yanussa Allahu ala syai'in min dhalik, walhal cerita itu tidak menaskan oleh Allah atas satu pun daripada cerita tersebut. Wala warada fi hadithin sahihin, dan tidak warid dalam hadis yang sahih. Walladzi nassallahu alaihi, apa yang Tuhan sebut berkaitan Nabi Daud, apa dia? Qauluhu lah, walladzi nassallahu alaihi qauluhu, khabar dia. Wa dhanna Daud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Maka telah menyangka Nabi Daud bahawa kami mengujinya, lalu dia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu dia tersungkur rokok dan meminta dan kembali kepada Allah. Faghfarna lahu dzalik, lalu kami ampunkan kepadanya kerana demikian, sebab demikian itu. Wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab, sesungguhnya bagi Nabi Daud di sisi kami ialah tempat yang hampir, wa husna ma'ab, dan tempat kembali yang baik. Wa qawluhu fihi innahu awwab, sesungguhnya dia itu orang awwab, sangat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa makna fatannahu, apa makna fatannah? Ikhtabarnahu, kami ujinya. Wa awwabun maknanya qala Qatadah muti'un, sangat taat. Wa hadha tafsir aula, dan tafsiran ini berkaitan kisah Nabi Daud itu lebih aula daripada kisah-kisah yang diriwayatkan yang tidak ada sandaran. Wa qala Ibnu Abbas wa Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, ma zada Dawud ala an qala lirrajul, tidak lebih Nabi Daud, tidak lebih dari hanya sekadar dia berkata kepada lelaki itu. Lelaki apa? Ketua tenteranya, Uria. Ni kisah apa? Ni kisah dia ambil isteri kepada parlimen perang dia, ketua tentera dia, Uria. Uria tu nama ketua tentera dia lah. Jadi Ibnu Mas'ud kata Nabi Daud hanya khabar kepada parlimen perangnya, inzil li an imra'atik, turunkan kamu bagiku daripada an imra'atik, daripada isteri kamu, wa akfilniha, dan serahkan kepadaku akannya, serahkan isteri kamu padaku. Tu je khabar. Sebab apa? Sebab ketua perang ni disuruh pergi perang kan. Jadi masa tak ada orang jagalah isteri dia tu. Isteri dia tu tidak ada orang jaga dan dia keluar dalam masa yang lama. Maka kata serahlah isteri kamu kepada aku tolong jaga dia. Aku tolong jaga dia. Fa'atabahullahu ala dzalik. Lalu Allah Ta'ala
mencela atas perbuatan itu. Wa nabbahahu alaihi, dan Tuhan memberi peringatan atasnya. Wa ankara alaihi syughlahu bidunya, Allah Taala mengingkari sibuknya Nabi Daud ni dengan urusan dunia, duk cara bini orang. Tu maksud. Dengan perkara dunia ni. Nampak? Jadi dia suruh ketua tenteranya serahkan isteri kepada dia, sebab perlu dia pergi berjihad, tinggal lama tak ada orang jaga. Wa hadzal ladzi yanbaghi an yu'awwala alaihi, inilah yang sewajarnya kita pegang min amrihi alaihi salam, berkaitan dengan urusan cerita Nabi Daud alaihi salam. Wa qad qila, sungguhnya dikatakan bahawa Nabi Daud khatabaha ala khitbati, Nabi Daud meminang dia di atas pinangan Uria tadi. Ada juga tafsiran itu. Wa qila bal ahabba biqalbihi an yustashhada, ada yang mengatakan bahawa Nabi Daud ingin dalam hatinya untuk ketua tentera ni, Uria ni, mati syahid. Mintalah mati ya. Faham tak? Supaya dia dapat ambil isteri. Ada ni tafsiran ni lah. Belum kita tarjihkan lagi atau belum ditarjihkan oleh musannif ni. Wa haka Samarqandi anna dhanbahu alladhi istaghfara minhu. As-Samarqandi menyatakan dosa yang dia minta ampun daripadanya ialah qauluhu li ahadil khasmain, perkataannya kepada salah seorang dua orang yang bertelingkah. Laqad zalamaka bi su'ali na'jatika, sungguhnya kamu telah menzalimi kamu dengan bisu'ali na'jatika, dengan kamu meminta kambing kamu. If tasawwaru fil mihrab, if tasawwaru fil mihrab, apa nama ni? Mana ayat tu? If tasawwaru fil mihrab, apa ni? Inna hadha akhi lahu 99 na'jatan wa liya na'jatun wahidah. Qala akfilniha wa 'azzani fil khitab. Qala laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'ajih. Wa inna kathiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'din illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa qalilum ma hum. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. إذ تسوروا في المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط. Nampak? Hari di mana Nabi Daud alaihi salam, dia akan ada hari dia beribadat kepada Allah saja. Ada hari dia akan berjumpa dengan rakyat dia. Jadi dia bahagi hari-harinya antara beribadat kepada Allah. Ketika beribadat tu dia duduk di menara, tak ada orang boleh masuk. Dia sekat, dia suruh jaga-jaga dia, pengawal-pengawalnya halang daripada orang masuk. Halang daripada siapa-siapa masuk. Dia nak beribadat, menumpukan diri kepada Allah Ta'ala saja. Di menara tinggilah. If tasawwaru fil mihrab, tiba-tiba mari orang masuk, boleh masuk juga. Idh dakhalu ala Dawud fafazi'a minhum qalu la takhaf khasmani. Jangan bimbang, kami ni dua orang sedang bertelingkah. Khasmani bagha ba'duna ala ba'di fahkum bainana bil haqq. Daklah kamu hukumkan antara kami berdua ni dengan benar. Dan jangan kamu zalim. Wahdina ila sawa'is sirat, tunjukkan kami pada jalan yang lurus. Jadi dua orang ni katanya malaikat lah. Malaikat. Sebab kalau ikut manusia biasa tak boleh masuk. Sebab kawasan itu terjaga, tidak dibenarkan masuk. Jadi apa yang berlaku itu, ni berkaitan dengan itu. Dia kata khasmani barabal, inna hadha akhi lahu 99 na'jah. Saudara aku ni mempunyai 99 ekor kambing.
wali na'jatun wahidah, aku ada seekor je kambing. Waqala akfilniha fil khitab, tapi kerana dia pandai bercakap, dia telah menang kepada aku, dia rampas seekor kambing aku ni. Dia rampas daripada aku seekor kambing aku ni. Dia ada 99, aku ada seekor kambing. Tapi kerana dia pandai berhujah semua, dia dapat rampas kambing aku yang seekor itu. Fadhal, jadi di sini dia pun menghukum apa? Dia hukum zalim lah. Zalim lah orang mempunyai 99 kambing. Ni ambil kambing saudaranya pula. Oh, ada saja. Inna hadha akhi lahu 99 na'jah wa liya na'jatun wahidah. Faqala akfilniha wa 'azzani fil khitab. Qala laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'ajih. Nabi Daud kata, sesungguhnya kamu telah menzalimi kerana kamu minta kambing saudara kamu tambah lagi pada kambing kamu hak 99. Okay? Jadi itu hukuman yang dikenakan oleh Nabi Daud apabila dua orang tu mengadu. Jadi bila dua orang tu mengadu, yang mengemukakan hujah siapa? Ialah pemilik kambing yang seekor tu. Dia bercakap, terus Nabi Daud hukum. Fadhallamahu biqauli khasmihi, lalu Nabi Daud menzalimi salah seorang daripada orang yang mengadu itu dengan mendengar perkataan lawang. Dia tak dengar pandangan seorang lagi. Padahal hakim dia kena dengar dua-dua pihak. Pihak pendakwa dan pihak yang didakwa. Pihak yang mendakwa dan pihak yang didakwa. Kena dengar belaka. Tapi bila dia dengar je, orang yang ada seekor tu tuduh gini, dia terus hukumkan bahawa kawan ni zalim. Jadi bila gitu, ini kalau ikut kepada zahir ayat tu je Tuhan cerita. Maka kesilapan Nabi Daud itu, ini sebahagian ulama tafsir mentarjihkan pandangan ni. Sebab kisah Nabi Daud ni sebanyak sangat penceritaan Israiliyat yang bagi kita benda itu cerita Hollywood lah. Nabi bergocoh dengan Tuhan macam-macam. Cerita tu cerita hak khayalan lah kira. Jadi yang zahir ayat Quran ni Tuhan khabar gitu. Jadi kesilapan Nabi Daud, dia sebagai hakim dan qadi, sebagai ketua kerajaan, dihukumkan dengan mendengar pandangan sebelah pihak, tidak mendengar dua-dua belah pihak. Maka dia minta ampun kerana kesilapan dia pada menghukum tadi. Patutnya dia dengar kedua-dua belah pihak. Fadhallamahu biqauli khasmih. Wakila, ada mengatakan bal lima khasyiya ala nafsihi. Bahkan dia tu minta apa tu kerana apa yang dia bimbang di atas dirinya. Dia Nabi, boleh dia bimbang orang masuk. Daya bimbang tak, kita pun bimbang tempat tu tak boleh masuk, tiba-tiba ada dua orang masuk. Wa zanna minal fitnati bima busita lahu minal mulki wal dunya, dan dia sangka akan adanya fitnah dengan sebab apa yang dibentangkan baginya daripada kerajaan dan dunia. Dia memiliki dunia di tangannya, kerajaan dia memiliki kerajaan yang luas. Nabi Daud, tiba-tiba ada orang masuk, dia bimbang lah. Bimbang orang ni nak rampas kerajaannya, rampas dunia. Jadi perasaan bimbang tu tak patut bagi diri Nabi. Jadi kerana itu dia minta ampun daripada dosa itu. Itu satu pandangan. Wa ila nafyi ma udhifa fil akhbari ila Dawuda min dhalik. Dan kepada menafikan apa yang disandarkan pada cerita-cerita kepada Nabi Daud tentang demikian itu. Zahaba Ahmad bin Nasr wa Abu Tamman wa ghairuhuma minal muhaqqiqin. Ini berpandangan oleh Ahmad bin Nasr, Abu Tamman dan selain mereka berdua di kalangan muhaqqiqin. Jadi selain cerita-cerita yang berkait dengan Nabi Daud yang disandar pada Daud tu semua ternafi, tak berlaku lah. Apa yang berlaku ialah sebagaimana yang disebut oleh Allah dalam Quran. Wa qala Dawudiyyu laisa fi qissati Dawud wa Uriya khabarun yasbut. Tidak ada pada kisah Nabi Daud dan kisah ketua tenteranya Uriya, tidak ada cerita hak sabit pun. Wala yudhannu bi nabiyyin mahabbatu qatli muslimin. Jangan disangka pada diri Nabi ingin dan kasihnya dengan mati seorang Islam. Takkan Nabi Daud menginginkan Uriya, ketua tentera ni, mati tujuan semata-mata nak nikah dengan isteri dia. Tak layak naknya. Nampak tak?
Wa qila innal khasmaini allazaini ikhtasama ilaihi. Ada mengatakan bahawa dua orang yang pengadu tadi yang mengadu kepada Nabi Daud itu rajulani, dua orang lelaki fi nitaji ghanamin. Nitaji, pada nitaji ghanamin makna pada, nitah ni makna anak. Anak yang dilahirkan daripada apa? Daripada kambing itulah. Ala zahiril ayah. Atas zahir ayat. Ada tengok nombor 4 tu ada dalam nuskah Ni'ash. Ni'ash tu makna kambing kot Jadi mereka berbalah dan mengadu pasal kambing. Okey, selesai. Jadi kisahnya sebagaimana kita sebut tadi lah. Zahir ayat Quran, apa yang berlaku kepada Nabi Daud itu ialah kerana dia tidak insaf dalam masalah mendengar pihak yang mengadu kepadanya. Dia dengar sebelah pihak saja. Okey, habis. Itu masuk kisah Nabi Yusuf pula. Wa amma qissatu Yusufa. Adapun kisah Nabi Yusufa wa ikhwatihi dan kisah saudaranya. Falaisa ala Yusufa minha ta'aqubun, maka tidak ada atas Nabi Musa daripada kisah itu ta'aqub. Ta'aqub ni tidak ada sesuatu yang menyalahi pun. Tidak ada satu kesilapan dan kesalahan pun. Wa amma ikhwatuhu, adapun saudaranya, falam tathbut nubuwatuhum, maka tidak sabit kenabian mereka. Ni sebab apa? Sebab ada pandangan bahawa saudara Nabi Yusuf juga Nabi. Jadi macam mana Nabi boleh buat begitu kepada Nabi Yusuf? Saudara mereka juga Nabi. Jadi Tuan Syekh kita jawab, tidak sabit pun bahawa mereka itu Nabi. Tidak sabit nubuwatuhum, kenabian mereka. Fayalzamal kalamu ala af'alihim, lalu melazimkan perbincangan itu atas perbuatan mereka. Bila mereka bukan Nabi, maka tak sabitlah yang perkara yang kita nak bincangkan ni, bahawa berlaku maksiat pada diri Nabi. Wa dhikrul asbati wa adduhum fil Qur'ani inda dhikril anbiya. Ada pun menyebut al-asbat. Dah. Wa Musa wa Isa wal asbat kan? Wal asbat. Tuhan sebut kan? Asbat dalam Quran itu apa dia? Apabila dhikril anbiya laisa sarihan fi kaunihim min ahli al-anbiya. Bukan dia satu nas yang sarih menyatakan bahawa mereka ini di kalangan ahli dan juga para nabi. Jadi sebahagian ahli tafsir mengatakan al-asbab dalam Quran disebut tu wa Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab. Wa Yaqub wal asbab tu ada mengatakan asbab tu makna anak Nabi Yaqub, adik-beradik kepada Nabi Yusuf. Jadi di situ tidak ada pun mengatakan, tak ada nas sarih bahawa mereka di kalangan Nabi. Qala al-mufassiru, berkata ahli tafsir, yuridu manubbi'a min abna'il asbat. Jadi ahli tafsir kata ialah mereka yang al-nubbi'a, yang diberi wahyu di kalangan anak cucu asbat itu. Bukan adik-beradik itu asbat, adik-beradik secara langsung. Asbat itu makna keturunan daripada adik-beradik Nabi Yusuf ini yang menjadi rasul, menjadi nabi. Itu yang disebut tu. Wa qad qila, dan sungguhnya dikatakan innahum kanu hina fa'alu bi Yusufa ma fa'aluhu sigharal asnan. Ada ulama mengatakan mereka ketika buat kepada Nabi Yusuf apa yang mereka buat itu, mereka masih sigharal asnan, masih kecil lagi. Walihadza lam yumayyizu Yusufa hina ijtama'u bihi. Dari kerana itu mereka tidak dapat mengenal Nabi Yusuf bila berhimpun dengannya. Bila mereka berjumpa semula Nabi Yusuf, bila Nabi Yusuf jadi gubernur kepada ataupun jadi menteri kewangan kepada kerajaan Mesir, kan mereka tak kenal Nabi Yusuf. Tak kenal Nabi Yusuf, menunjukkan makna perbuatan tu masa kecil lagi. Walihadza qalu, dari kerana itu berkata, arsilhu ma'ana ghadan narta' wa nal'ab. Dia kabur kepada ayah dia, Nabi Yaqub. Nabi Yaqub, biarkanlah, serahlah Yusuf bersama kami esok. Kami nak pergi berseronok-seronok dan nak main. Nak main dalam kebun. Okay? Wa in sabatat lahum nubuwatun, andai kata sabit kenabian kepada adik-beradik Nabi Yusuf,
fa ba'da hadza, maka itu berlaku setelah pada itu. Setelah daripada perbuatan tu, maka tak berlakulah bahawa mereka itu nabi dan melakukan dosa. Sebab itu berlaku sebelum dilantik jadi nabi. Wallahu a'lam. Wa amma qaulullahi ta'ala fihi, adapun firman Allah Ta'ala berkaitan dengan Nabi Yusuf. Walaqad hammat bih, sesungguhnya telah inginlah Zulaikha kepada Nabi Yusuf. Wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih, dan inginlah Nabi Yusuf kepadanya kalau tidak dia melihat tanda daripada Tuhannya. Itu macam mana pula? Berlaku Nabi Yusuf hamma biha, ada keinginan daripada Nabi Yusuf. Fa'ala madhhabi kathirin minal fuqaha'i wal muhaddithin, maka di atas mazhab kebanyakan daripada ulama fiqh dan ahli hadis, anna hamman nafsi, bahawa keinginan diri itu la yu'akhadhu bihil abdu, tidak diambil kira, tidak dikira dosa. Walaisa sayyi'atan, dan bukan dia satu kejahatan, bukan dosa. Liqaulihi alaihi salam an rabbih, kerana Nabi sebut berkaitan dengan Allah Ta'ala ni. Tuhan, Nabi SAW sebut apa? Idza hamma abdi bisayyi'atin. Ini hadis kursi lah ni. Idza hamma abdi bisayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Apabila ada keinginan buruk oleh hamba-Ku, tetapi dia tidak melakukan keinginannya itu, maka akan dicatat baginya satu hasanah, satu kebajikan. Fala ma'siyata hina idzin li Yusuf, maka tidak ada maksiat ketika itu bagi Nabi Yusuf. Fi hammihi idzan, pada keinginannya. Jadi tak ada maksiat pun. Jadi hamun ini masih benda yang tak ada dikira dosa. Macam kita sebut sudah, maratibul qasdi khamsun hajisun zakaru fa khatirun fa hadithun nafsi fastami'a. Martabak qasat tu 5. Hajisun zakaru, yang pertama ialah hajis. Fa khatirun, yang kedua khatir. Fa hadisun nafsi fastami'a, yang ketiga hadisun nafsi. Yalihi hammun fa azmun kulluha rufi'an, kemudian mengiringinya oleh hammun, keinginan. Fa azmun, yang kelima ialah keazaman. Kulluha rufi'at, semua itu diangkat dosanya, tidak dikira dosa. Siwal akhiri fa fihil akhdhu qad waqa'a, kesemuanya dimaafkan kecuali yang terakhir, iaitu keazaman. Azam itu yang mana baru dikira sebagai dosa. Kenapa? Kerana azam itu disertai dengan asbab. Al-akhdhu bil asbab, ambil asbab. Mana kalau nak curi itu siap-siap dah barang nak curi, dok dah curi lagi. Jadi dosa kerana ada mengambil sebab kepada maksiat. Adapun semata-mata keinginan dalam hati itu bukan dosa. Wa amma ala madhhabil muhaqqiqin, adapun di atas mazhab ulama muhaqqiqin minal fuqaha wal mutakallimin, di kalangan ulama fuqaha mutakallimin, fa innal hamma in wuttinat alaihi nafsu sayyi'atun. Hamun itu, keinginan tu, kalau dia menetap dalam hati, itu baru dikira sayyi'ah. Makna kalau sekadar hamun tu lalu keinginan saja tapi tak tetap, dia mari kita tolak, tak ada masalah. Ini dah menetap dalam hati. Dengan maksud lebih lagi, dia telah melakukan sebahagian daripada asbab perbuatan tu. Wa amma ma lam tuwattan alaihi nafsu, adapun yang tidak tetap dalam hati, min humumiha, daripada keinginan, wa khawatiriha, dan juga lintasan hati, fahuwal ma'fu anhu, maka itu dimaafkan daripadanya. Wa hadha huwal haq, dan inilah pandangan yang benar. Fa yakunu insya-Allah, maka jadilah hamu Yusufa min hadha, inginnya Nabi Yusuf itu daripada aspek ini, termasuk daripada bab ni. Wa yakunu qawluhu, dan jadilah firman Allah Ta'ala, wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak ubari'uni, aku tidak menyucikan diri aku. Aku bukan orang yang puji diri aku, sucikan diri aku, kerana aku tahu innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu sangat menyuruh kepada kejahatan, illa ma rahima rabbi, kecuali apa yang Tuhan rahmat, Tuhanku rahmatkan. Inna rabbi la ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku maha pengampun dan maha pengasih. Ai ma ubarri'uha min hadzal hami, aku tidak sucikan hati aku
daripada keinginan ni. Aku tak kata hati aku ni bersih suci daripada keinginan. Maknanya lintasan itu boleh berlaku. Aw yakunu dhalika minhu ala tariqi tawaddu', ataupun perkataan itu lahir daripada Nabi Yusuf atas jalan tawaddu' wal i'tiraf dan pengakuan bi mukhalafati nafsi la lima zukiya qablu wa burri'a, dengan menyalahi jiwanya, nafsunya bagi apa yang dia sucikan sebelum itu dan dia bersihkan. Jadi dia tu jalan atas jalan tawaduk lah. Tak, makna aku ni bukanlah nak mengatakan bahawa tidak jiwa aku ini suci, padahal dia telah menyucikan diri dia. Dia telah membersihkan hatinya daripada perbuatan itu. Fakaifa wa qad haka Abu Hatim an Abi Ubaidah, bagaimanakah boleh demikian walhal telah menghikayatkan oleh Abu Hatim daripada Abu Ubaidah anna Yusufa lam yahumma, bahawa Nabi Yusuf tidak mari keinginan pun. Jadi dia pada masa berlaku cubaan itu dia membersihkan hatinya daripada sifat-sifat atau keinginan tu. Namun demikian dikata wa ma ubari'u nafsi itu sebagai tawaduk, bahawa dia tidak jamin keselamat hatinya, kerana boleh saja Allah Ta'ala menjadikan apa-apa, tapi dia telah mencuba dan dia telah menghalang nafsunya daripada ikut turut kehendak kehendak nafsunya. Apatah lagi dihikayatkan oleh Abu Hatim bahawa Nabi Yusuf tidak ada keinginan pun. Wa annal kalama fihi taqdim wa ta'khir. Ini juga, ini wajah ini antara wajah yang kuat pada penafsiran tentang ayat itu, bahawa dalam ayat itu ada taqdim ta'khir. Apa dia? Ai walaqad hammat bih. Sebab itu di sini antara yang kita ambil daripada masyaikh pada masalah cara baca. Cara baca ayat ini ialah walaqad hammat bih, berarti situ. Sebab kalau tidak dia boleh sambungkan walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arwa'a burhana rabbi. Dia kata apa? Walaqad hammat bihi, telah inginlah Zulaikha dan telah inginlah Nabi Yusuf kepadanya. Jadi Zulaikha pun nak, Nabi Yusuf nak. Jadi situ tak kena tu. Sebab itu ulama apa yang diambil daripada sebahagian guru kita, dia kata apa? Wakaf pada walaqad hammat bih, dan sungguhnya telah inginlah Zulaikha kepada Yusuf. Zulaikha ingin. Wa hamma biha laula arra'a burhana rabbi. Di situ ada takdim dan takhir. Ai walaqad hammat laula arra'a burhana rabbi la hamma biha. Kalaulah tidak kerana Nabi Yusuf melihat tanda daripada Tuhannya, nescaya dia akan ingin juga kepada Zulaikha. Tapi kerana bila ada laula, kalaulah tidak kerana dia melihat, nescaya dia akan ingin. Tapi kerana dia melihat tanda daripada Allah, maka tidak ada keinginan pada Nabi Yusuf. Itu tengok kita tafsir menarik tu. Apakah burhana rabbi? Dia kata dia melihat ayah dia. Melihat wajah ayah dia. Tuhan tunjukkan wajah ayah dia. Jadi burhana rabbi itu. Jadi dalam ayat itu ada takdim takhir. Kalaulah tidak kerana dia melihat bukti daripada Tuhannya, nescaya dia akan ingin kepada Zulaikha. Tapi kerana dia melihat tanda daripada Tuhan, dia tidak ingin. Maka keinginan tu tak berlaku pada pihak Nabi Yusuf. Wa qad qala Allah tabaraka wa ta'ala 'anil mar'ah, dan Allah Ta'ala sendiri cerita tentang perempuan. Wa laqad rawattuhu 'an nafsihi fasta'sam. Mar'ah ni Zulaikha tu lah. Sungguhnya rawattuhu, ni Zulaikha khabar kan? Tuhan merakamkan perkataan Zulaikha tadi. Dia kata apa? Wa laqad rawattuhu 'an nafsi. Sungguhnya aku paksa Yusuf kepada dirinya. Fasta'sam, lalu dia enggan. Ista'sama, ai ista'sama Yusuf. Dia enggan dan dia jaga diri dia. Makna apa? Makna tak ada keinginan, dia jaga diri. Wa qala ta'ala wa kadzalika linasifa anhu as-su'a wal fahsya. Dan demikianlah kami palingkan pula daripada Nabi Yusuf itu kejahatan dan juga fahsya.
Dan Allah Ta'ala sebut wa ghallaqatil abwaba wa qalat hitalak wa qalat hitalak haytalak. Ada riwayat wajah qiraat wa qalat haytalak wa qalat hitalak wa qalat hitalak. Dalam qiraat Jadi sungguhnya wa ghallaqatil abwab, Zulaikha tutup pintu. Wa qalat hitalak. Dah. Dia kata jaga. Qala ma'adallah. Zulaikha ingin kepada ni, perkataan ni maknanya menunjukkan dia nak kepada Yusuf. Qala ma'adallah. Lalu Nabi Yusuf kata, aku minta berlindung dengan Allah. Innahu rabbi ahsana mathwaya. Sesungguhnya Allah Ta'ala itulah sebaik-baik yang memelihara. Al-ayatan apa? Masa diseru oleh Zulaikha pun dia kata ma'adallah. Innahu rabbi ahsana mathwaya. Qila fi rabbi. Ada mengatakan rabbi itu Allah Ta'ala. Innahu rabbi. Rabbi itu Allah. Ada kata al-malik, tuan aku. Tuan dia tu al-aziz tu lah. Tuan aku telah memberi kepada aku tempat yang baik. Dia pelihara aku. Takkan aku nak khianat ke dia? Wakila wa hamma biha. Ada yang mentafsirkan hamma biha tu ai bizajriha wa wa'dhiha. Dia ingin untuk melarang dan juga menasihatinya. Bukan ingin dengan maksud apa? Dengan maksud nak. Tapi ingin nak larang dan menasihati. Wakila hamma biha ai ghammaha imtina'uhu anha. Hamma biha. Jadi runsing. Dia merungsingkan perempuan tadi dengan sebab apa? Oleh menghalangnya dirinya daripada perempuan tadi. Jadi hamma tu makna runsing. Wa hamma biha, ada mengatakan hamma biha nazara ilaiha. Dia melihat kepadanya. Wakila hamma bidarbiha wa dafiha, ada kata dia ingin memukul dan menolaknya. Wakila hadza kulluhu kana qabla nubuwwah. Ada mengatakan ini kesemuanya berlaku sebelum kenabian Nabi Yusuf alaihissalam. Wa qad dzakara ba'duhum, dan menyebut oleh sebahagian ulama tafsir, mazalan nisa'u yumilna ila Yusuf maila syahwatin. Sentiasalah perempuan itu cenderung kepada Nabi Yusuf, cenderung bentuk syahwat, hatta nabba'ahu Allah, sehingga Allah Ta'ala jadikan kenabian kepadanya. Fa'alqa alaihi haibatan nubuwah. Lalu Allah Ta'ala kena turunkan, berikan kepada Nabi Yusuf kehaibatan nubuwah itu. Fasyaghalat haibatuhu kulla man ra'ahu an husnihi. Maka menyibukkan oleh kehaibatan Nabi Yusuf, setiap orang yang melihatnya jadi sibuk melihat kehaibatan daripada melihat kecantikan. Jadi dak nampak cantik, nampak hebat dah. Bila hebat tak berani kan? Nampak tak? Nampak? Jadi bila walaupun orang tu cantik tapi kehaibatan tu menyelubunginya, maka kecantikan yang memfitnah itu tidak sahih. Jadi tertutup. Kama khabara wa amma khabaru Musa alaihi salatu wassalam. Kita berhenti situlah. Muka surat 697. Kita berhenti situ. Amma khabari Musa. Kisah Nabi Musa pula. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Sekadar tu saja untuk hari ni. Esok kita tak ada lah sebab ada di Masjid Kebaikan kitab Al-Anwar Bahiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu. Jazallahu anna sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.